artikel tu kena tunjuk. Boleh tak artikel ni, boleh tak artikel tu. So kita banyaklah nak tunjuk. Sekejap saya perkenalkan tentang kita punya list subjek dulu. Lepas tu kita pergi kepada kita punya assessment. Sekejap Sekejap saya kena share. Pelajar boleh nampak tu? Nampak? Nampak? Sekejap saya kena pergi ke page sana. So saya besarkan sikit. Okay. So kalau kita sebut tentang MPU ni dia tak lari lah daripada benda ni ialah benda yang wajib. Di mana kalau pelajar, kalau dah dapat 4 flat sekalipun untuk subjek-subjek lain tu, tapi kalau tak ambil 2 subjek MPU untuk etika peradaban dengan falsafah dan isu semasa tu, dia pelajar tak boleh nak bergraduate lah. Jadi dia memang kena wajib ambil untuk semua course. Tak kisahlah duduk kat USIM ke, UiTM ke, UKM ke, UM ke, swasta mana-mana ke, dia memang kalau nak dapat degree ikut pada MQA kat Malaysia ni, dia kena ada subjek ni. Jadi kalau subjek lain tu belajar bahasa Melayu ke, bahasa Inggeris ke, bahasa Arab ke, Mandarin ke, tapi subjek ni dia memang subjek yang nak memperkasakan bahasa bunda, jadi bahasa yang kita guna ialah bahasa Melayu. Memang kalau kita daftar subjek tu dia tulis English kan, value and civilization macam tu, tetapi kalau dalam kita punya bahasa Melayu, dia penghayatan. Penghayatan etika dan peradaban. Dia ada kat depan tu penghayatan. Kena menghayati. Apa yang kita belajar tu dia kena menghayati. Sama juga kan nanti kalau pelajar saya perkenalkan tentang subjek, dia memang ada markah khas untuk penulisan yang menunjukkan penghayatan kepada subjek yang kita nak tulis tu. Okay, sesuatu yang kita nak bedah. So insyaAllah kita punya course learning outcome, hasil pembelajaran tu pelajar akan dapat apa? Dapat faham konsep etika dan peradaban dan konteks penghayatan mengikut acuan Malaysia. Dan yang kedua, nak analisis sistem, tahap perkembangan, kemajuan sosial dan juga kebudayaan merentas etnik. Yang ketiga, nak bincang lagi isu kontemporari berkaitan dengan ekonomi, tentang politik, sosial, budaya, alam sekitar dan perspektif yang etika dan peradaban. Kalau kita tengok dekat sini, panjanglah sinopsisnya ni. So nanti saya akan share pada pelajar boleh baca. Kalau kita sebut tentang 554 ni, kita akan mula dengan perkataan kolonial, di mana ada beberapa fasa kolonial tu. Kalau pelajar ingat yang belajar dulu dalam 552, part yang terakhir tu ialah tentang dekolonisasi, penjajahan. Jadi bila kita nak belajar bab dalam 524 ni, kita bermula balik dengan kolonial, dia ada pra-kolonial dan juga ada pasca-kolonial. Dia ada macam mana kolonial tu sebagai penjajahan, pra-kolonial tu sebelum dijajah dan juga pasca-kolonial tu selepas dijajah. So kita ada beberapa bab yang kita nak kena cover dalam subjek ni. Okay. Last kali bila kita nak tengok lepas pada kita dijajah, kita ada perpaduan, ada penyangga paduan. Kita akan tengok dari segi perlembagaan Malaysia macam mana. Bila dah berkembang tu dia ada pasca moden. Sekejap Dia ada pasca moden, kemudian dia ada tentang perkembangan ICT, macam mana globalisasi dan sebagainya. So kita akan tengok benda tu semua dalam kita punya subjek CTU 564. Sebab tu saya kata subjek ni kalau ramai yang fokus, insyaAllah dia ada peluang untuk dapat E. Dia tak sebanyak term-term yang nak hafal macam kita punya falsafah dulu. Tapi kita kena ada sikit lah sentuh tentang sejarah sikit. Kita kan berada di Malaysia, jadi kita kena menghayati sejarah kita sampai kita boleh berada di zaman sekarang. Okay. Okay, ni kita mula dengan bab yang pertama. Okay. Titlenya ialah pengenalan penghayatan etika dan peradaban dalam acuan Malaysia. So ni yang kita nak tengok. So ni kalau kita tengok dekat dia punya slide ni lebih jelas lah. Okay, bagaimana nampak ni perkataan ada pasca kolonial, pra-kolonial dan juga kolonial. Macam mana struktur peradaban dalam Malaysia. Okay.
kita akan tengok pelbagai peringkat lah, ada individu, keluarga, komuniti, masyarakat, global dan sebagainya. So ni yang bab 1. InsyaAllah kita akan masuk bab 1 ni untuk minggu depan. Minggu ni kalau boleh pelajar tahu dulu tentang bagaimana pengenalan subjek, bagaimana assessment, dan pelajar kena ada pecahan kumpulan dan juga dah ada tema, dan saya nak minggu ni cari artikel sebab kalau boleh minggu depan tu kita dah update dengan progress. Contohnya penulisan introduction ke ataupun gancat ke, nanti saya akan bagilah contoh-contoh. Yang kedua, konsep etika dan peradaban. So ni kita masuk kat sini ni, untuk bab yang kedua ni memang kita akan sentuh tentang sejarah sikit. Kita mula macam mana zaman dulu, kita mula dengan zaman apa. Sikit-sikit lah, Neolitik, Paleolitik lah, zaman logam lah, apa daripada dulu. Tak ada lagi kehidupan yang tersusun. Okay, sampailah kita ada kolonial tu pula, zaman penjajahan. Kita ni dijajah oleh siapa? Mungkin Barat, mungkin Belanda ada. Siapa lagi? British ke? Okay, so itu kita akan tengok. Dan biasanya dalam bab 2 ni saya suka bagi pecahan tugas kepada pelajar. Setiap kumpulan tu akan pilih dia nak explain dari segi bab penjajahan mana. Okay, Barat ke, Timur ke dan sebagainya. So nanti kita akan tengok. Okay, so sampai sini tentang dia punya sejarah tu sampai bab 2 ni. Bab yang ketiga tu lebih kepada yang sekarang. Okay, macam mana kita sebagai masyarakat kepelbagaian ataupun masyarakat majmuk lah. Okay, dari segi perkembangan kita, geofizikal, masyarakat sekarang, ekonomi macam mana, falsafah pemikiran macam mana. Sampailah kepada Selat Melaka. Lepas tu kita punya pendigitalan sejagat dah makin berkembang, ICT-nya dan sebagainya. Okay. So kalau tak minat sejarah macam mana pun, insyaAllah dia sampai bab 2 ni je yang sentuh sikit. Sebab kita akan masuk tentang kolonial kan. Bab yang keempat, insyaAllah dia dah makin mudah lah. Sebab ini nak tentang perpaduan, macam mana kesepaduan, penyatu paduan, apakah alat-alat penyatu paduan. Ni nak tengok kepada pemantapan kesepaduan nasional. Ni senang insyaAllah. Yang kelima pun okey, macam mana pembinaan pada majmuk di Malaysia. Inilah sampai dia nak bina kepada bangsa idaman. Dah ada ke tidak bangsa Malaysia atau belum ada lagi. So itu kita akan tengok dalam bab yang kelima. Bab yang keenam ni lebih kepada perlembagaan. Walaupun kita rasa macam bab perlembagaan ni dah panjang, lepas tu macam banyaknya perlembagaan nak kena baca. Tapi bila kita menghayati setiap perkara-perkara di dalam perlembagaan tu, dia ada contoh-contohnya, so kita akan rasa kita sebenarnya sangat menarik juga kalau kita boleh menghayati apa yang ada dalam perlembagaan Malaysia tu. Dan perkataan yang selalu diulang-ulang dalam kita punya final test ke apa, macam mana perlembagaan tu sebagai tapak integrasi. So tapak integrasi dalam bab 1 pun sentuh, bab yang seterusnya pun sentuh, bab perlembagaan sentuh, dia selalu akan ulang tentang tapak integrasi. So nanti kita akan tengok apakah definisi tapak integrasi ni. Okay. Yang ketujuh, okay, tadi bab yang keenam, so ni bab yang ketujuh. Ini tentang ICT. So ni mudahlah insyaAllah, ni tentang ICT je, apa perkembangan yang terkini. Yang ke-8 pun dia semakin mudah, iaitu peranan etika nak dokong tanggungjawab sosial di Malaysia. Okay. Kemudian yang ke-9 pun dia okey, tak ada masalah, cabaran kelestarian etika dan peradaban di Malaysia. So apa yang mengganggu gugat kepada perpaduan tadi? Mungkin ada defisit sosial, mungkin ada tadbir urus pembangunan yang tak baik, ataupun mungkin ada rasuah, ada black ekonomi dan sebagainya. So inilah apa cabaran kita nak mencapai kepada perpaduan tadi. So ni semua berkait tentang kita sebagai rakyat Malaysia. Jadi walaupun kita belajar ni tentang marketing, nak tentang ICT, nak marketing secara TikTok lah apalah kan, tapi kita pun kena hadir juga belajar balik macam mana kita nak menghayati kemerdekaan kita sebagai rakyat Malaysia dan sebagainya. So ni ialah 9 bab sahaja yang ada di dalam CTU 554. Okay, dan kalau pelajar tengok kat sini, kerja khusus ni dia bagi pada dua lah. Yang pertama ialah kita punya assignment yang pertama. Yang kedua pembentangan, kemudian ujian akhir. Okay, so nanti saya akan tunjuk. So ni dia punya list rujukan yang kita guna. Memang kita punya slide ni pun direct daripada kementerian
memang standard mana-mana universiti pun kita akan guna syllabus yang sama untuk kod ni. Okay, so saya tunjuk sikit. Sekejap Ni setakat ni dengar kan tadi? Dengar tak tadi? Dengar. Dengar. Saya share tentang assignment pula. Kejap. Nampak tak ni? Nampak kan? Nampak tak? Nampak madam. Okey. Okey. Kita kalau etika ni dia bukanlah satu subjek yang susah. Tapi kalau kita tak fokus pun kadang-kadang ada juga benda-benda yang term-term yang kita tak dapat. Tapi memang kalau nak dibandingkan dengan 552 dengan 554, lagi ramai yang dapat A untuk 554. Jadi kita jadikanlah subjek MPU ni ialah subjek yang membantu kita punya CGPA, membantu kita punya GPA. Okay, jadi kita kena bersungguh daripada awal lah. Tidaklah kata bila ni subjek yang mudah, kita kata nak buat last minute ke tak. Sebab biasanya 554 ni saya akan tengok progress assessment tu dari semasa ke semasa. Okay. Okay. Dia mudah je sebab dia semakin mempermudahkan pelajar. Kalau dulu dia ada artikel review lah, lepas tu dia ada kertas kecil pula, lepas tu presentation. Tapi sekarang ni saya rasa dia semakin mempermudahkan pelajar sebab kita ada dua saja. Pertama sekali kita diberi pilihan untuk bedah artikel. Okay, artikel tu maknanya jurnal lah. Jurnal, artikel yang kita jumpa. Tak kisah jurnal apa pun tapi berkaitan dengan tema yang pelajar pilih. Okey. Macam ni, maksudnya daripada apa yang dia dah, tema yang dipilih tu, dia tajuk yang sama tu juga yang bawa kepada presentation. Tapi presentation 30% tu dia pecah pada dua. Pertama presentation, yang biasanya saya suka pelajar buat presentation tu secara forum untuk 554. Berforum dalam kumpulan kita ni, kita berforum tajuk yang kita suka. Tajuk yang kita kena pilih tu ada 4 pilihan tema yang diberikan untuk semester ni, iaitu tajuk yang diambil daripada bab 6, 7, 8 dan 9. Ada 4 tema. Okey. So ni antara temanya lah yang tadi. Sama je, sama ada pelajar nak pilih tema tu perlembagaan ke. Okay, nak bincang tentang apa, pandang rakyat ke, tentang ni. Apa-apa saja daripada sini. Sebab saya tak bagi tajuk yang khusus kepada pelajar. Pelajar diberi pilihan kebebasan untuk pilih sendiri. Okay. Ni tema satu tentang perlembagaan. Apa-apa sahaja yang dibincangkan dalam perlembagaan lah, tak kisah. Yang kedua, tajuk yang daripada bab 7 tadi. So maksudnya tajuk ICT. Okay. Nampak? Apa-apalah yang tentang ICT pelajar boleh cari. Kalau dia dah pilih tema apa yang dia nak, dia dah kena decide dan cari tema yang sama dalam kumpulan dan kena ada jurnal. Tema yang ketiga tentang tanggungjawab sosial. Ni pun banyak lah. Okay. Nak buat tentang kesukarelaan ke, masalah isu apa, tentang isu Palestin ke, isu rakyat Rohingya ke, tentang isu boycott ke, apa-apalah. Sebab dia tak semestinya nak kena sebut tanggungjawab sosial ni, tapi apa yang ada dalam bawah tu ada apa? Isu tu ada apa, tentang ICT ke, macam mana dengan tak kisah apa-apa saja. Yang keempat, cabaran kelestarian. Mungkin dia nak fokus tentang isu rasuah ke, tentang isu black economy ke, tentang apa-apa sajalah yang berkaitan. Sebab dia kata tema pilihan belajar mestilah berkaitan dengan bab 6 hingga 9. Tak semestinya bila kumpulan 1 tu pilih tema bab 9. Tiba-tiba kumpulan lain tak boleh pilih tema sama. Dia masih boleh pilih tema sama, tapi dalam kumpulan tu kena pilih tema yang kecil tu yang sama juga. Kalau dia pilih tema tu tema bab 9, tema cabaran kelestarian, dia pilih tentang rasuah. So ahli kumpulan dia tu semua kena bincang tentang rasuah. Artikel-artikel tu seorang satu pilih tentang rasuah. Okay. So ni kita punya kertas kerja ni ialah artikel review.
Kemudian pembentangan dan ujian akhir kita senang saja MCQ saja. MCQ 40 soalan, so 40%. 40 markah, 40%. Okay, untuk kita punya final test. Okay, ni cadangan penilaian kertas kerja tadi ataupun artikel review. So kita tak payah rujuk kepada analisa buku. So nanti berat kat sini. So tengok kat sini. Okay, kalau pelajar tadi saya kata satu kumpulan 4 orang, maksudnya pelajar kena pilih 4 artikel lah. Bergantung kepada jumlah pelajar. Sebab kalau satu kumpulan tu pilih nak bedah satu artikel, maksudnya terlalu ringan untuk pelajar. Jadi kalau 4 orang, maksudnya kumpulan dia akan cari 4 artikel. Kalau pilih contoh nak buat tentang rasuah, jadi 4 orang tu semua dia cari jurnal tentang rasuah. Okay, tema dan skop yang sama bagi semua artikel bagi setiap kumpulan. Jadi setiap pembahagian tugasan dan gancat perlu diserahkan sekali dengan tugasan. Ni kita kena buat introduction pun kena ikut rubrik yang betul. Gancat kena ada, pembahagian tugasan dalam jadual tu pun kena jelas. Kena betul. Nanti saya tunjuk juga contoh, tapi sekarang ni saya tak download lagi contoh tu. Okay, nanti saya akan bagi contoh juga kepada pelajar macam mana dia buat. Okay. Nampak pembentangan biasanya ada satu sesi untuk bedah buku, tapi kita tak buat bedah buku. So kita boleh buat forum. Contoh kita buat forum tentang rasuah contoh. Ataupun dia nak berlakon macam mana yang menceritakan tentang tu ke. Okay. Okay, yang tadi tu ialah 30%. Kemudian pembentangan projek. Pembentangan projek ni ialah sebenarnya tentang apa yang kita bincangkan dengan tema tadi. Pembentangan tu lah dari segi bentuk ni forum tadi. Kan? Dan bukan sahaja dia nak kena bentangkan apa yang dia bedah daripada artikel sahaja, tetapi dia kena jelas pilih satu isu semasa, yang kes tu nak nyatakan apakah masalahnya, apakah faktor-faktor, kesan, penyelesaian, dan dia kena bagi sesuatu yang berimpak, apa impaknya kepada UiTM ke ataupun kepada masyarakat ke. Pilih usaha penyelesaian telah dilaksanakan, contoh dia kata dia nak buat dengan NGO ke. Ini ialah sesuatu yang kita boleh gambarkan saja secara macam proposal saja, ataupun cadangan saja, apa yang kita nak buat yang boleh bagi impak kepada masyarakat, yang boleh bagi impak kepada universiti kita, contoh. Okay. Contoh ni dia kata tentang kita semula, so dia nak bergabung dengan siapa? Okay, Eco-Free Market ataupun pelarian, so dia nak bergabung dengan MAPIM ke, kan? Contoh amal plastik ni dah tak gunalah, dah tak payahlah. Okay. Sebab dia ada kes kan. Okay. So tentang kes murtad ke dia nak fikirkan. So dia nak pergi dekat mana Baju Saadah ke apa ke. Okay, nampak? Ada markah bonus bagi pelajar yang mengemukakan dan melaksanakan cadangan tersebut. Maksudnya bila kita 20% untuk pembentangan secara forum tadi, and then dia nyatakan apakah cadangan yang berimpak yang dia nak nyatakan, dan juga dia kena ada hantar bahan digital. Dekat bahan digital ni dia ada 10%. Okay, sama ada pelajar nak hantar video ke, nak hantar poster, infografik ke, nak hantar slide ke, boleh. Okay. Nanti saya akan tunjuk rubrik supaya pelajar lebih faham. Okay, ni tak ada masalah. Dekat panduan artikel review ni tak ada masalah spacing ke apa, cuma paling tidak memang wajib kena ada 15 rujukan yang berautoriti. Tidak boleh rujuk kepada macam blogspot ke, Wikipedia ke, ataupun jurnal yang tidak publish ke, yang tidak berindeks ke. Okay, paling-paling benda tu kena publish. Okay, kita tengok sikit. Ni contoh dia punya APA lah. Pelajar dah biasa. Nanti rujuk je. Ini kita tengok dekat rubrik untuk ulasan artikel. Ni. Maknanya kalau pelajar contoh dia dah pilih tema daripada bab 9, dia nak rasuah contohnya. Kalau dia nak tulis pengenalan. Nak guna ke? Sekejap Kalau dia nak guna untuk pengenalan. Okay. Artikel dan penulis menepati tugasan dengan jelas. Okay. Dia kena ada pengenalan artikel. Contoh dia kata artikel pertama diambil daripada jurnal pengurusan yang telah dipublish, yang telah diterbitkan pada tahun 2023.
Okay, penulisnya siapa? Dia kena perkenalkan artikel tu. Dia kena perkenalkan penulis dengan jelas. Penulis tu daripada mana? Daripada UM ke, UKM ke. So itu pelajar kena jelas minggu pertama lagi apa tema yang nak guna. Tema apa yang nak diguna tu. Okay. Lepas tu kena download dan cari journal untuk setiap artikel dan saya kena sahkan journal tu pelajar boleh guna proceed ke tidak. Ataupun kena cari artikel lain dan sebagainya. Okay, ni 5 markah ni. Maksudnya kena score lah. Pengenalan tu pun kena tepat. Tulis dengan tepat. Yang kedua, ulasan buku, artikel. Analisis secara tepat, menyeluruh dan sistematik. So ni pun, maksudnya setiap isi kita tu kita kena bedah. Keluarkan apa faktor-faktornya, apa kesannya, apa lain lah. Ada banyak lagi kesan ke, langkah ke dan sebagainya. So dia kena ada perbincangan, kena ada citation yang tepat. Kalau tidak, maka kita kurang dekat bahagian etika. Okay. So kat sini ada nampak analisa kritis yang menampakkan penghayatan pelajar. Yang menampakkan penghayatan pelajar dalam amalan diri dalam lingkungan persekitaran. So kita masukkanlah kita punya recommendation kita, cadangan kita tentang yang kita punya projek yang berimpak tadi tu. Okay. Ini rujukan, tapi yang lebih kepada yang jelasnya dekat bibit perantangan ni, sebab ni dia ada markah dekat bahagian significant project, memberi impak kepada universiti ataupun masyarakat secara keseluruhan. Ini yang kita sebut tadi. Jadi ni kalau pelajar bentang secara forum, tema tu dia dah ada tema. Cari artikel pun tema yang sama dalam kumpulan kita. Kalau satu kumpulan tu nak cari tentang black economy, so dia pun 4 orang tu black economy lah. Kalau seorang tu nak cari tentang rasuah, so dia 4 orang tu tentang rasuah lah. So kita pun bincang dekat forum. Tapi mungkin kita nak bagi impak, kita keluarkan cadangan yang kita nak bergabung selesaikan masalah isu tu dengan NGO mana, dengan apa program yang kita nak buat. So kita buat satu infografik tentang tema tu juga dan juga apa yang kita nak bagi sesuatu yang berimpak tadi. Mungkin kita nak buat satu kertas kerja ke ataupun kita nak buat infografik lain ke, apa-apa mengikut kreativiti pelajar. So ni 20 markah. Lagi 10 ni ialah bahan pembentangan digital ni. Okay, pembentangan tu lengkap mengakui penyataan masalah, ada faktor cadangan, penyelesaian, apa yang berimpak, apa yang signifikan tadi, dan apakah tindakan solusi. So ni tak kisah pelajar nak bagi infografik, bagi video, nak bagi slide, nak bagi apa-apalah, poster dan sebagainya. So ni semua kena kumpul, markahnya ialah 10 markah. Setakat ni siapa ada masalah? Okay, dan tarikh hantar ni saya tunjuk terus, kita ikut SAM. Kan SAM ni setiap semester pun ada. Okay, structure assessment mechanism ni. Okay, so kita akan hantar kertas kerja ataupun artikel review yang pertama tu ialah pada minggu yang ke-6. So kita akan undi. Forum bermula pada minggu yang ke-7. So satu kelas, lepas pada lecture, satu forum. Satu kelas, lepas pada lecture, satu forum. Macam tu. Okay. So bahan digital tu selepas pada minggu tu pelajar kumpulan ni yang pentang. So dia akan hantar dia punya bahan digital selepas pada dia selesai presentation. Okay. So insyaAllah kena take note bahawa artikel review ni perlu dihantar pada minggu yang ke-6 mengikut pada kita punya blog ni. Minggu 1 ni perkenalkan dulu, perjelaskan dulu, detail, ada assignment, ada course info dan sebagainya tentang subjek. So kita kena detail tentang tu. Okay, rubrik telah dibagi. Caranya, so ni kita fokus kepada artikel review. Okay. So kita, walaupun kita ada 9 tajuk tadi, tapi tema yang diberi arahan kepada pelajar, tema untuk kita buat bedah artikel tadi ialah melalui bab. Okay, daripada bab 6 sampai bab yang ke-9 sahaja. Dia tidak ada bab 1, 2, 3, 4, 5, tak. 6 sampai 9 sahaja. Okay, sebab bab depan-depan tu kan dia lebih kepada sejarah. So kita nak forum macam mana tentang sejarah, mungkin nak banyak sangat fakta nak baca ke apa kan. Okay. So kita lebih kepada isu semasa lah bab 6 hingga bab 9 ni. So ni tema. Ada masalah tak setakat ni? Tak ada Ustazah. Okay.
Jadinya dalam kita punya group Telegram tu, so selepas ni saya nak pelajar bagikan daripada 19 orang ni, maksudnya akan ada 5 kumpulan. Jap, sabar. Kalau 4, so akan lebih lah. Masa 4, so 24. So kira paling-paling pun 4 orang. Tapi kalau 3 tu terpulang. Pelajar nak 4, 3 ke ataupun ada yang 4, 5 macam tu. So terpulang. Tengok keadaan. Okay, pecahan-pecahan kumpulan tu. Cumanya saya nak dekat kita punya Telegram nanti tulis nama ahli kumpulan, nama penuh. Lepas tu tema apa yang dia nak dan juga skop kecil yang dia nak fokus. Contohlah kalau dia kata dia nak fokus tentang black economy. Jadi ahli kumpulan dia tu semua 4 orang tu semua cari tentang black economy. Dan saya akan sediakan link mungkin dekat Microsoft Teams ke. Jadi pelajar contohlah kumpulan 1 dia akan masukkan dia punya artikel dekat kumpulan 1 punya link. So saya akan tengok. Jadi kita ni panduan nak cari artikel tu, cari artikel jurnal. Bukan yang daripada artikel website ke, daripada surat khabar ke, tak. Kita nak bedah ni ialah bedah jurnal. Jurnal tu jangan ambil tahun yang lambat, tahun yang dah lama. Contoh tahun 2001 ke, 1999 ke, jangan. Kita ambil tahun yang terkini, kalau boleh 5 tahun yang terkini. Contoh kalau sekarang ni dah 2024. So cari yang 2024, 2023, 2022, 2021, 20 ke 2019 tu boleh tahan lagi. 2018 pun boleh tahan lagi. Jangan ambil yang terlalu lama. Jangan ambil yang 2001, 2012 tu dah lama lah. Macam tu. So tema kita tu kita nak bincang tema yang terkini sebab tema isu semasa yang terkini. Jadi kita kena ambil daripada tahun publication yang terkini. Boleh tak setakat ni? Boleh, madam. Boleh, doktor. Boleh kan? So ringan je kan? Cumanya kita baju berbentangan tu tak bentang dekat slide macam tu. Kita boleh buat forum. Kita boleh buat satu poster. Kita boleh pancarkan ikut aktiviti kita. Masa kita nak berforum tu kita pancarkan ke apa ke. Dan kita akan nanti satu link untuk kita hantar bahan digital tu. Ni sama tak masa 552 dulu? Macam ni juga ke? Ke lain sikit? Lain sikit lah kan? Sebab saya rasa semasa lepas dia baru mula dengan artikel review ni. Ada soalan tak setakat ni? Ada soalan tak? Okey je, Ustazah. Okey je. So maksudnya sebelum pada pukul 12 ni saya nak masing-masing dekat Telegram dah tulis nama penuh ahli kumpulan, tema dan juga tajuk yang tajuk kecil itu. Okey. Lepas tu saya akan bagi link untuk pelajar cari jurnal-jurnal yang dia nak bedah. Maksudnya walaupun dalam kelas kita dan kumpulan ni ada 4 orang, so dia setiap orang akan ada satu artikel yang dia share sendiri dan dia akan bedah. So macam mana cara kita nak tulis, macam mana kita nak combinekan dalam kumpulan tu nanti kita akan pergi semasa ke semasa lah dalam kelas-kelas kita. InsyaAllah. Dan saya akan bagi link GC, sekejap saya bagi link GC terus. Ni JBA 2404B, betul kan? 2404B. Betul, madam. Betul. 4B. 2404B. Jap. Oh ni A jap. 2404B. JBA 2404B. Okay. Kita masuk dekat tengok dekat chat tu. Saya bagi link Google Classroom. Sebab insyaAllah sepanjang